Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penilai semua. Jadi saya merupakan pembentang pada hari ini yang diberi nama Siti Hawa binti Sarji bagi mewakili ahli kumpulan yang lain membentangkan tajuk kajian tindakan kami yang diberi nama meningkatkan kemahiran membaca suku kata terbuka dalam kalangan murid prasekolah menggunakan lampu isyarat fonik. Sebagai pengenalan, kemahiran membaca ini adalah sangat penting untuk dikuasai oleh kanak-kanak pada peringkat awal lagi. Mengapa kemahiran membaca sangat penting? Kerana melalui kemahiran membaca dia akan menerima idea, menyusun dan meluahkan idea dalam proses ataupun dalam bentuk yang betul untuk membentuk ilmu pengetahuan yang berkesan. Jadi terdapat pelbagai kaedah yang telah digunakan untuk meningkatkan penguasaan membaca mereka, antaranya kaedah pandang tersebut, kaedah abjad dan kaedah fonik. Jadi bagi kajian tindakan ini kami telah memberi fokus kepada kaedah fonik. Okey, kami telah membuat refleksi PDP dalam menganalisis isu ataupun masalah yang telah dihadapi. Jadi isu yang ingin kami tekankan dalam kajian tindakan ini adalah dua isu, iaitu yang pertama, kanak-kanak tidak dapat membaca suku kata menggunakan kaedah abjad. Yang kedua, pemilihan bahan bantu mengajar yang kurang sesuai. Jadi kita pergi kepada masalah yang pertama, iaitu kanak-kanak tidak dapat menguasai kaedah abjad, iaitu langkah ketiga yang menghendaki mereka untuk menggabungkan bunyi-bunyi huruf vokal dan konsonan secara mengeja dan membatangkan suku kata. Jadi mereka tidak dapat, mereka mengalami masalah untuk mengaitkan bunyi dan huruf yang telah dibatangkan. Okey, contohnya BA dan mereka tidak dapat bunyikan dan batangkan suku kata tersebut. Okey, jadi bagi mengatasi masalah tersebut, kami telah memperkenalkan kaedah fonik, di mana kaedah fonik ini juga melibatkan proses penggabungan huruf vokal dan konsonan tapi tidak melibatkan secara mengeja dan batangkan suku kata. Okey, dan kita lihat sini langkah dia lebih ringkas ataupun lebih mudah sehingga mereka boleh menggabungkan ataupun membina suku kata. Contohnya a, ba. Okey, dari asas kaedah ini lebih mudah kerana mereka hanya memerlukan murid untuk mengenal dan mengingati huruf-huruf dan bunyinya tanpa perlu mengingati pola suku kata. Okey, masalah yang kedua itu pemilihan bahan. Jadi bahan yang telah digunakan adalah agak common dan agak biasa dan digunakan secara konsisten sehingga mereka mengingati ataupun menguasai kesemua pola-pola suku kata. Jadi murid berasa bosan dan menganggap bahawa membaca adalah suatu kemahiran yang sukar. Okey, dan kami telah memperkenalkan lampu isyarat fonik ini dan yang digunakan sebagai bahan bantu mengajar dalam mengukuhkan kaedah fonik itu sendiri. Jadi fungsi utama bahan ini adalah mengukuhkan ataupun membentuk pemahaman mereka untuk mengingati konsep gabung bunyi huruf secara fonik. Okey. Okay, fokus kajian ini adalah kepada murid-murid yang mempunyai masalah dalam membaca suku kata terbuka dengan betul secara mengeja dan membatangkan. Jadi kami akan membantu mereka yang mempunyai masalah dalam batangkan dan mengeja ini dengan menggantikan kepada kaedah fonik. Okey, ini adalah pengumpulan data awal dan kita akan pergi kepada penggunaan lampu isyarat fonik ini. Jadi ada terdapat dua peringkat, iaitu peringkat pertama peringkat multisensori dan peringkat kedua pengulangan. Jadi kedua-dua peringkat ini telah sejajar dengan teori pemilihan barisma yang telah diaplikasikan. Okey. Okey, saya akan terangkan manual penggunaan bahan inovasi ini. Yang pertama, murid perlu meletakkan ataupun melekatkan huruf vokal dan konsonan di atas kereta lumba. Kemudian, menekan lampu isyarat fonik iaitu mengikut pusingan yang pertama lampu hijau, kedua lampu kuning dan lampu merah iaitu pusingan tersebut mewakili semakin laju ataupun semakin bermula daripada pergerakan kereta lumba daripada perlahan, sederhana laju dan sangat laju. Dan yang terakhir, murid menggerakkan kereta lumba huruf. Okey, dalam bahan inovasi ini,
baik, ini adalah merupakan ujian objektif dan persoalan kajian iaitu berfokus kepada peningkatan kemahiran membaca suku kata terbuka dan amalan PDP guru yang lebih berkesan. Okey, kita pergi kepada peserta kajian. Okay, berikut merupakan senarai peserta kajian saya yang terdiri daripada 4 orang. Okey, pelaksanaan tindakan berlangsung selama 6 minggu dan murid telah pun menggunakan dan mengaplikasikan bahan lampu isyarat fonik secara maujud dan digital di dalam PDP, di dalam dan di luar PDP. Okey, berikut merupakan 3 pengumpulan data yang terdiri daripada analisis data, transkrip perbual dan pemerhatian berasaskan senarai semak. Kita teruskan dengan dapatan kajian. Okey, berikut menunjukkan keputusan ujian pra dan pos peserta kajian yang menunjukkan peningkatan peratusan sebanyak 30% dan ini melalui keputusan yang telah diperoleh, dia berjaya menjawab objektif pertama iaitu meningkatkan kemahiran membaca suku kata terbuka dengan menggunakan lampu isyarat fonik. Ini adalah kerana berdasarkan graf berlaku perubahan positif dari segi pencapaian murid. Okey, teruskan lagi dengan perbincangan dapatan. Ini adalah kerana disokong melalui elemen-elemen yang terdapat dalam kaedah fonik iaitu dia tidak melibatkan proses menginjil dan buatan suku kata dan memperkenalkan teknik asosiasi. Kemudian, objektif kedua juga berjaya dijawab melalui transkrip perbual bersama peserta kajian yang dilakukan sebelum dan selepas pelaksanaan tindakan. Jadi ini dapat dilakukan, dapat dilihat ataupun dirumuskan bahawa melalui respon yang telah diberikan berlaku perubahan tingkah laku yang lebih aktif selepas mereka menggunakan bahan lampu isyarat fonik. Okey, kita dapat lihat berdasarkan pemerhatian berasaskan senarai semak, kekerapan ataupun tingkah laku murid ke arah yang lebih aktif dan lebih positif semasa penglibatan dalam aktiviti membaca suku kata dilaksanakan oleh guru. Okey, ini adalah kerana bagaimana melalui pelaksanaan kajian ini dapat menjawab objektif kedua adalah kerana berikut adalah merupakan antara amalan-amalan PDP yang telah diperkenalkan ataupun telah dilaksanakan semasa menggunakan lampu isyarat fonik iaitu kaedah sambil belajar sambil bermain, kaedah pengulangan dan multisensori, perpustakaan bahan maujud dan digital. Jadi ketiga-tiga strategi yang telah diperkenalkan ini dapat meningkatkan amalan PDP guru yang dapat dilihat ataupun dapat ditafsir daripada tingkah laku ataupun perubahan emosi ataupun perasaan yang ditunjukkan oleh peserta kajian itu sendiri. Okey, kita pergi kepada refleksi. Jadi kita dapat lihat terdapat pelbagai kelebihan yang telah diperolehi daripada lampu isyarat fonik ini iaitu motivasi murid, tingkah laku minat murid, kemudian keberkesanan bahan dan pencapaian. Jadi berlaku perubahan dan peningkatan mahupun dari segi aspek tingkah laku dan pencapaian ataupun prestasi akademik mereka dalam kemahiran membaca suku kata terbuka. Okey, apa yang dilihat daripada aspek kekurangan, kita dapat lihat ada sedikit kesilapan di situ. Pemilihan warna lampu isyarat fonik. Ini adalah kerana 3 warna asas yang telah diperkenalkan itu agak mengelirukan pada mereka kerana mereka telah pun tahu fungsi merah, kuning dan hijau. Merah untuk berhenti, kuning untuk sedia untuk berhenti dan hijau untuk jalan. Jadi apabila saya menggunakan, saya menukar kepada fungsi membaca secara fonik, mereka sedikit keliru. Jadi murid tidak dapat ataupun sedikit kekok pada awalnya untuk mengikuti fungsi lampu tersebut. Kemudian kandungan bahan, kita hanya memberi fokus kepada suku kata terbuka KB-KB sahaja. Jadi sebagai tindakan susulan, apa yang boleh kami laksanakan bagi meningkatkan lagi komersial ataupun perluasan bahan ini, penggunaan bahan ini, seperti yang kita tahu, kaedah fonik telah pun digunakan di seberapa ataupun sebahagian tempat sahaja. Jadi melalui penghasilan bahan ataupun aplikasi secara digital atas talian, murid-murid boleh memuat turun ataupun di-download dalam telefon masing-masing.
Okey, melalui permainan ataupun sebagainya. Kemudian yang kedua, mempelbagaikan pola suku kata. Mungkin kita mempelbagaikan daripada latihan skop ataupun pemilihan perkataan, dan kemudian boleh dipromosikan kerana produk ini sangat sesuai dijadikan set pengukuhan asas kemahiran membaca secara foni. Sekian, terima kasih.